Menjelang pembentukan Israel di Palestin pada tahun 1948, pasukan Koyak IDF ini membunuh beribu dan beratus orang Palestin serta pegawai British dengan tujuan untuk menggulingkan mandat British. Hai, Assalamualaikum, bersama dengan aku Ari. Terima kasih kerana klik video ini. Hari ini aku nak sharekan cerita asal-usul pasukan Koyak Israel Defense Force. Tapi sebelum itu, jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Sebelum kita lanjutkan video ini, kepada korang yang belum subscribe, apa kata korang subscribe dan tekan butang lonceng di bawah untuk dapatkan video terbaru daripada channel Ari Media. Selepas jatuhnya Empire Osmania, British telah mendapat mandat oleh PBB. Mandat tersebut adalah menubuhkan sebuah negara bagi rumah orang Yahudi di Palestin selepas termeterinya deklarasi Balfour pada tahun 1917. Namun, atas janji-janji British yang bertentangan dan mewartakan dasar kertas putih yang melarang penempatan Yahudi di wilayah mandat British di Palestin pada tahun 1939, membangkitkan kemarahan gerakan Zionis revisionis. Dalam 11 tahun menjelang pembentukan negara Israel di Palestin, telah wujud gerakan Zionis revisionis atau kumpulan pelampau Zionis yang terbahagi kepada beberapa kumpulan, iaitu Haganah, Stand, Lehi dan juga Irgun. Mereka adalah kumpulan ultra-nasional sayap paling kanan dalam gerakan Zionis revisionis. Penubuhan kumpulan ini untuk mempercepatkan penubuhan negara Zionis yang merdeka dengan cara pemberontakan, pembunuhan dan provokasi serta merampas kediaman penduduk Palestin. Haganah adalah istilah dari bahasa Ibrani yang bermaksud pertahankan. Mereka merupakan sebuah organisasi paramiliteri Zionis yang mewakili orang Yahudi di Palestin dari tahun 1920 hingga 1948. Ianya dibentuk bagi memerangi penentangan orang Arab Palestin terhadap penempatan orang Yahudi di Palestin. Irgun Etzel dikenali sebagai organisasi ketenteraan nasional dan sayap ketenteraan gerakan revolusionis. Irgun menyatakan bahawa kekejaman politik dan keganasan adalah alat yang sah bagi memperjuangkan nasionalisme Yahudi dalam menuntut negara Israel. Kumpulan Stern diasaskan oleh Abraham Stern pada tahun 1939. Stern adalah kumpulan yang menjalinkan hubungan dengan Jerman untuk menumbangkan British di Timur Tengah. Di bawah Stern, kumpulan ini melakukan rompakan dan cubaan membunuh terhadap orang British. Stern juga terkenal dengan 18 prinsip pembaharuan nasional yang menuntut sebuah negara Yahudi sejauh daripada Sungai Nil di Mesir hingga ke Sungai Ufrat di Iraq. Kumpulan Lehi, setelah pihak Inggeris membunuh Stern pada tahun 1942, pengikutnya berkumpul kembali sebagai gerakan bawah tanah yang dikenali sebagai Lehi. Lehi terkenal dengan menggunakan pembunuhan senyap sebagai mekanisme keganasan mereka. Bahkan ia turut dilaksanakan terhadap orang Yahudi yang mereka tuduh sebagai pengkhianat. Lehi melakukan pembunuhan 2 kali ganda lebih tinggi dan melakukan pembunuhan yang bermotifkan politik lebih separuh daripadanya. Selepas PBB membuat keputusan untuk memisahkan Palestin pada tahun 1947, Haganah dinaikkan taraf sebagai Angkatan Pertahanan Negara Yahudi. Dalam membina blok perspektif politik dan program kenegaraan, kebanyakan kumpulan pengganas Zionis beralih kepada parti politik arus perdana. Dengan tertubuhnya negara Israel pada bulan Mei 1948, Haganah menguasai bukan sahaja kawasan penempatan yang diperuntukkan kepada Israel, tetapi juga bandar-bandar Arab seperti Aiko dan Jaffa. Manakala selepas itu, kumpulan pengganas Zionis yang merupakan pecahan Haganah menjadi sebuah parti politik bernama Herut dan Moledet. Seterusnya, bahagian yang lain menjadi struktur utama
pengasas penubuhan pasukan persenjataan Israel yang sah pada 31 Mei 1948. Haganah selepas itu ditukar kepada nama rasmi Tentera Nasional Israel atau Israel Defense Force. Ironinya, bekas para pemimpin kumpulan pengganas itu iaitu Menachem Begin dan Yitzhak Shamir kemudiannya diangkat menjadi Perdana Menteri Israel. Inilah legasi politik keganasan Zionis yang kini menjadi sebahagian daripada asas perubahan politik Israel. Sekiranya korang ada pandangan, sila komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Jumpa di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Kepada korang yang belum subscribe, apa kata korang subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan video-video terbaru daripada channel ARI Media.